همه ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير، ما ريح الصبا مالت للغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون. يا قلبي تنبه واترك المجون، قد ضمنت تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نور للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف الإمام العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه مزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام القطب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. إلى أن قال:
ثم إن الرضا يتسع باتساع العلو في المعرفة بالله تعالى. Kemudian sesungguhnya sifat ridha itu akan semakin meluas dengan berdasarkan ketinggian ma'rifah seseorang kepada Allah. yakni semakin kita kenal kepada Allah, semakin meluas arti ridha ke atas ketentuan Allah. Sehingga bergantung kepada ma'rifah kepada Allah untuk melihat sejauh mana kesan ridha pada diri kita berhadapan dengan segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci ridha adalah ma'rifah kepada Allah. Wal mahabba lahu, qala sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu qauman ibtalahum. Faman radhiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-sakhat. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah penulis mengatakan bahwasanya ridha itu bergantung dengan ma'rifah kita kepada Allah dan bergantung kepada cinta kepada Allah, maka akan memahami atau akan mendapatkan buah ridha kalau ada rasa cinta, kalau ada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah bila suka, cinta kepada satu kaum, kaum itu akan diuji dan diduga oleh Allah. Barang siapa di antara mereka yang ridha ketika diuji, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Barang siapa yang murka ketika diuji, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah juga. Fayukhrijuhu ba'da dzalika an dairatil mahabbati bisakhatihi ala aqdarihi. Sehingga orang itu akan terkeluar daripada area cinta Allah disebabkan murkanya orang itu daripada ketentuan qada dan qadarnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kami semua berlindung kepada Allah daripada sifat yang demikian. Dan dalam kata-kata ini, penulis ketika mengomentari kata-kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad yang mengatakan waridha faridhah. Orang itu wajib mempunyai sifat ridha ke atas ketentuan qada dan qadarnya Allah. Bagaimana seorang itu boleh mendapatkan sifat ridha? Bergantung dengan ma'rifah orang itu kepada Allah, bergantung kepada mahabbah orang itu kepada Allah. Semakin orang itu kenal kepada Allah, semakin dia ridha ketika berhadapan dengan ujian. Semakin orang itu cinta kepada Allah, maka orang itu semakin ridha ketika berhadapan dengan dugaan, karena orang yang diduga oleh Allah itu tanda kecintaan Allah kepada dia. Ketika orang itu menolak diduga oleh Allah, ketika orang itu enggan menerima dugaan dari Allah, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak dipedulikan oleh Allah sebab dia tidak mempedulikan Allah melalui dugaannya. Namun barang siapa orang yang ridha dengan ketentuan qada qadarnya Allah berupa ujian, maka dia juga akan mendapatkan ridha, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ahabbul mahbubin, telah berkata seseorang yang amat dicintai oleh Allah. Wa aqrabul muqarrabina ilallah, dan telah berkata orang yang paling hampir kedudukannya dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama rumiya bil hijarati fi Taif wa kharaja minha, setelah baginda Rasulullah dilempar di Taif, diusir daripada Taif,
wa kana la yastati'u ad-dukhula ila Makkah. Dan ketika itu beliau tidak diperbolehkan kembali ke kota Mekah illa bi ijarati ahadin min ahli hadhihi al-madahir, melainkan dengan jaminan salah seorang yang terkemuka daripada orang-orang Quraisy yang hanya memiliki kedudukan dan juga kehormatan di situ. Allati aqamaha Allah fi alamil his. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Kata-kata yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah ketika diusir daripada Taif, ketika dihalau, ketika dilempar dengan batu, baginda mengatakan, "Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau kekurangan dan kelemahan kekuatanku. Wa qillata hilati, aku mengadu kepada Engkau sedikitnya upaya aku. Wa hawani 'alan nasi ya rabbal alamin, dan hinanya aku di mata orang, wahai Tuhan semesta alam. Anta rabbul mustad'afin, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, Engkau pun Tuhan aku. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau akan serahkan, wakilkan aku. Ila aduwin yatajahamuni, adakah kepada musuh yang akan menyakiti aku? Am ila qaribin mallaktahu amri, atau kepada orang yang dekat yang kau serahkan kepadanya urusanku. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selagi mana engkau tidak marah, tidak murka pada aku tak peduli. Engkau nak serahkan kepada siapa orang yang akan memusuhi aku, nak menyakiti aku, nak kawal aku, tak peduli, yang penting engkau tak murka pada aku. Walakin afiyataka hiya awsa'uli, yang aku harapkan daripadamu perlindunganmu terhadap diriku. Ini doanya orang yang paling disayang oleh Allah, yang paling dekat dengan Allah, diutus oleh Allah, diangkat menjadi nabi, berdakwah, dihalau, diusir, dilempar, dihina. Itu pun dia tak komplain kepada Allah, dia tak protes kepada Allah. Yang ada, dia mengatakan, selagi mana engkau tak murka pada aku tak peduli. Orang nak lempar, orang nak halau, orang nak maki. Yang penting, ridhanya Allah. Barang siapa yang mencari ridhanya Allah dan menyebabkan murka manusia, Allah akan ubah murka manusia menjadi ridha. Barang siapa yang mencari murkanya Allah dengan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan murkanya Allah, Allah jadikan manusia murka pada dia. Siapa orang yang mencari ridha Allah, walaupun manusia murka, Allah jadikan manusia jadi ridha. Sebab yang dicari ridhanya Allah. Yang gerakkan hati manusia juga Allah. Apa salah, apa susahnya Allah nak ubah manusia daripada murka jadi ridha? Faham dong? Tapi orang yang mencari ridhanya manusia, bila mencari ridhanya manusia ini menyebabkan murkanya Allah, manusia yang dicari ridhanya nanti akan murka pada dia. Jadi dengan itu, la dia dapat ridha Allah, wala dapat dia ridha manusia. La hawla wala quwwata illa billah. Faham dong? Lagipun juga nak cari ridha manusia, mana boleh semua orang boleh senang hati dengan kita punya perbuatan. Mustahil. Irdha'un nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha semua orang itu tujuan yang mustahil. Itu tahu dengar ceritanya seorang ayah yang berjalan dengan anak lelakinya yang naik keledai? Ya kan? Berjalan, kemudian lalu depan orang. Katanya orang tua ini tak ada kasihan kepada anak. Dia naik keledai, anaknya suruh jalan. Orang tuanya turun, anak naik. Lalu orang lain bercakap, anak ini tak ada hormat pada orang tua. Orang tua berjalan, dia naik keledai.
Akhirnya dua-dua naik keledai. Lalu kelompok orang lain, orang mengatakan, apalah dua orang naik satu keledai, tak ada rahmat kepada binatang. Turun dua-dua, lalu kelompok yang lain, dia kata, apa guna bawa keledai tak dinaiki? Irda'un nas ghayatun la tudrak. Mencari semua orang puas hati dengan kitanya perbuatan, itu tujuan yang mustahil. Jangan cari ridha orang. Jangan cari puas hati orang, sebab kita mencari sesuatu yang tak wujud. Tapi cari ridhonya Allah. Maka dalam hal ini Allah akan mengubah segala-galanya. Wa kana min syarifi khitabillahi lahu biridwanihi al-akbar an qala lil malakil muwakkal bil jibal. Maka pada ketika itu, setelah Nabi berdoa kepada Allah, Allah hantarkan malaikat untuk membantu berkhidmat kepada Rasulullah. Malaikat bertugas sebagai pengawal gunung. Sallama alaihi. Malaikat mengucapkan salam padanya, pada Rasulullah. Wadnu minhu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, sampaikan salamku kepadanya, kepada Rasulullah maksudnya. Wadnu minhu, dan dekatilah kekasihku yaitu Rasulullah, mengatakan kepada malaikat. Wa hakkimhu fi amril jibal allati hawali Makkah, dan mintalah kepada dia izin untuk menciduk gunung-gunung di Mekah. Fa in syaa'a an tudbiqaha alaihim fa'adbiqha. Kalau diizinkan gunung yang diciduk itu untuk dijatuhkan kepada orang Taif, jatuhkan gunung itu kepada orang Taif. Walamma kallamahu malakul jibal. Ketika malaikat gunung datang menyampaikan pesanan Allah kepada baginda Rasulullah, lalu mengatakan kepada baginda Rasulullah, aku diperintahkan minta izin untuk angkat ini gunung dan jatuhkan kepada orang-orang Taif. Nabi menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Katanya, jangan, aku mengharapkan daripada keturunan mereka ini yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada Allah. Mereka tak mau beriman, kita harap anak keturunannya beriman. Tengok macam mana rahmat, macam mana luasnya ridha, macam mana wawasannya begitu jauh. Hatta yang belum lahir pun difikirkan. Hatta yang belum wujud pun diharapkan untuk beriman. Faqala lahul malaku sadaqa man sammaka ar-ra'ufur rahim salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Malaikat menjawab, sungguh benar apa yang dikatakan tentang engkau, yaitu engkau adalah yang memiliki sifat ar-ra'uf ar-rahim, yakni yang sangat memiliki belas kasihan. Qala al-imam al-Haddad, farridha faridah. Al-imam al-Haddad berkata, ridha itu satu kewajiban. Ar-ridha bi ahkami syariah. Di antaranya ridha dengan hukum hakam syariat. Bi husnil amal, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam syariat. Wal imtithal wal tatbiq, dengan sempurna pelaksanaannya. Farahan, melaksanakan hukum hakam dengan gembira. Wa tuma'ninatan, dengan tenang, jangan terpaksa. Jangan sholat terpaksa. Jangan bersedekah terpaksa. Jangan mengeluarkan zakat terpaksa. Tak ada makna pada ibadah kalau terpaksa. Lakukan ibadah dengan seronok, dengan happy, dengan semangat. Wastibsyaran, ceria ketika melaksanakan hukum hakam syarak. Tak terbebani dengan hukum hakam syarak. Faham dong, sebagian orang duk fikir, dah bila tiba waktu nak keluarkan zakat, macam mana supaya zakat aku boleh kurang ya? Baik aku beli kereta sajalah. Beli kereta. Oh. Dah habis waktu nak keluarkan zakat, jual balik kereta tu. Masuk balik duitnya. Dia tak tanggung-tanggung nak tipu-tipu Tuhan.
Otaknya itu ada di mana dia berkata berbuat demikian. Paham tuh? Sebagian orang berat untuk bersedekah. Nanti bersedekah macam mana? Aku punya masa depan nanti nih, tak dapat pensiun nanti Allah. Faham tuh? Fayu'ti zakat tayyibatan biha nafsuhu. Bila mengeluarkan zakat dengan hati yang seronok. Yakni ketika mengeluarkan zakat tu, saat mengeluarkannya gembira. Biasanya kan orang nak keluar duit tu ya RM1, RM2 dia tak pandang. Kalau yang keluar RM10.000, dia nak masuk dalam poket tu lambat sangat masuk dalam poketnya itu. Nak transfer, nak masukkan dalam berat, nak tekan enter tu. Pasal apa dia fikir 10.000? Kalau 1 juta? Wallah, bagi orang yang tahu berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, tak peduli berapa dia keluarkan. Dia berniaga dengan yang maha kaya. Kecuali orang yang hatinya dipenuhi dengan sifat kedekut. Wa yu'ti sadaqah tayyibatan biha nafsuh. Ketika bersedekah pun juga dengan lapang dada. Apa beza zakat dengan sedekah? Zakat wajib. Sedekah pemberian yang bersifat tatawwu', bersifat sunnah. Wa yasumu Ramadan tayyibatan bisawm nafsuhu. Ketika puasa pun dia seronok berpuasa. Wa yaqumu lailahu tayyibatan bil qiyam nafsuhu. Qiyamul lail tarawih pun juga seronok dia. Ada sebagian orang pergi tarawih. Pasal apa? Ya pasal ustaz bagi schedule. Kalau tarawih kena bagi tik macam tu. Kalau tak nanti kena hukum dengan ustaz. Apa benda tarawih ini dia buat merugikan kepada diri sendiri. Tak ada ikhlas. Faham tu? Wa kadzalika ar-ridha bil aqdiyah wal qadar. Selain daripada ridha akan hukum hakam syara', ridha juga kepada ketentuan qada dan qadar. Fima qaddara alaihi al-karim al-ghaffar jalla jalaluhu wa hiya min a'zami majali tahqiqi aw ma'rifati ridha al-haqqi 'anil 'abdi. Memiliki sifat ridha ke atas ketentuan qada dan qadar daripada Allah yang Maha Mengampun, daripada Tuhan yang Maha Agung, adalah bahagian daripada sebesar-besar realiti kepada makrifah seseorang terhadap ridhanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Artinya, bila kita ingin tahu adakah Allah itu ridha pada kita, tengok ridha kita pada ketentuan qada dan qadarnya Allah. Bila kita ingin tahu Allah itu sayang pada kita, tengok ketika kita berhadapan dengan ujian dan dugaan daripada Allah, adakah kita terima atau sebaliknya. Jangan kita pula mengharapkan kasih sayang daripada Allah, ketika diuji kita komplain selalu. Kita kritik, kita buruk sangka pada Allah. Mana boleh dapat cinta dan ridha dari Allah kalau sikapnya seperti itu ketika berhadapan dengan ujian. Wa kun radin bima qaddara al-maula, qala Imam al-Haddad, wa kun radin bima qaddara al-maula wa dabbar wa la taskhad qadallah rabbil arsyil akbar. Jadilah engkau orang yang ridha ke atas ketentuan qada dan qadarnya Allah, dan janganlah kamu murka ke atas ketentuan Allah, Tuhan arsy yang besar. Faridha faridah. Imam al-Haddad mengatakan ridha itu wajib. Fakaifa la tarda anhu wa huwal mun'im 'alaik. Macam mana kamu boleh punya sifat tidak ridha kepada Allah sementara Dia yang beri nikmat kepada kamu? Wal mutafaddil, Dia yang memberi anugerah. Wal mannan, Dia yang memberikan kelebihan. Al mutawal mutatawwil, Dia yang banyak menganugerahkan.
Wasattar, dia juga yang tutup engkau punya salah silap yang tak terdedah. Boleh kita tak ridha kepada Allah selepas apa yang Allah buat kepada kita? Alladhi satara ma'ayibaka wa gabaihaka. Setelah Allah menutup aib-aib yang kamu lakukan, berapa banyak benda yang kita buat bersembunyi daripada orang, tak didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peliknya adalah kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya tidak mendedahkan aib orang, manusia peliknya mencari aib. Dia letakkan kamera. Katanya hidden kamera. Nak tengok apa orang buat. Lepas tu di-upload. Faham dong? Hada man satara musliman satarahullah. Orang yang menutup aib orang, Allah akan tutup aibnya. Yang membuka aib orang akan dibuka aibnya oleh Allah. Wa dhamimi sifatika wa adhar mahasin judihi fika fi ahwalika wa ja'alaka min khairi ummah wa rabataka binabiyyika Muhammad wa ahdaraka mahadiril khair. Macam mana kamu menyikapi kepada Allah yang memberi nikmat kepada kamu, yang menutup aib kamu, yang menutupi kesilapan kamu, menunjukkan sifat pemurahnya kepada kamu, menjadikan kamu umat sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik umat pun juga, mengikat kamu dengan Nabinya, menghadirkan kamu dalam kebaikan-kebaikan seperti ini. Macam mana boleh tak ridha kepada Tuhan yang sebegini banyak pemberiannya? Kaifa la tarda anhu wa huwa alladhi yadfa' anka fi kulli lamhatin wa nafasin ma la tuhitu bih? Bagaimana kamu tidak mahu ridha kepada Allah yang telah menjaga kamu pada setiap gerakan mata kamu dan setiap nafas kamu daripada sesuatu yang kamu tak nampak? Fa'udhunuka wa sam'uka urdatan li an tusaba bi anwa'il isabat fi ayyi waqtin. Telinga kamu itu mudah terdedah dengan pelbagai macam bahaya pada setiap saat. Wa ainuka wa basuruka urdatan li an yusaba bi anwa'il isabati fi ayyi lahdah. Demikian mata kamu boleh terdedah dengan pelbagai macam bahaya pada setiap saat. Wa kullu hadha masrufun anka bi sarfihi huwa jalaluh. Namun pada keadaan yang sedemikian, Allah menjaga kamu daripada segala bahaya yang boleh masuk melalui telinga kamu dan juga melalui mata kamu. Walawala sarfuhu ma gadarta anta wala ghairuka ala sarfiha anka. Kalau bukan oleh kerana penjagaan daripada Allah, maka kamu tiada dapat mengelak daripada segala bahaya yang mengenai kamu melalui mata ataupun telinga. Wa kam min afatin sarfaha an lisanik. Berapa banyak bahaya yang dijaga oleh Allah daripada mengenai lidahmu. Wa an jihazit tanafusi wa an kulli ajhizatin jismik. Dan juga daripada paru-paru atau alat pernafasan yang Allah letakkan dalam hati, dalam jiwa seseorang, dalam badan seorang, mudah untuk bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkannya juga. Tak ada halangan apapun. Itu bukan nikmat ke? Tak ridha kepada Tuhan yang memberikan kamu untuk bernafas? Takkan masalah makanan sikit kurang nak komplain kepada Allah. Takkan sikit diberi sakit kemudian dia marah pada Allah. Tak tengok berapa banyak nikmat yang sudah diberi. Sikit saja diuji langsung dia dah komplain pada Allah. Manusia macam apa itu? La ilaha illallah. Wa kana yaqdur an yabtalika biha walau ibtalaka biwahidin minha lakana al-amru ghaira hadzal hal alladhi anta fih. Kalau kamu diuji oleh Allah pada bahagian tubuh badanmu, maka kamu tak akan menjadi dalam keadaan seperti ini. Pernah tengok pergi ICU? Pernah tengok orang diletakkan itu pipe dalam mulutnya? Pernah tengok macam mana pernafasan seseorang itu menggunakan alat bantuan alat pernafasan, susahnya nak bernafas macam mana? Coba tengok kita bernafas hari ini, berapa kali kita pun tak pernah kira pun.
Tak perlu ada alat masuk dalam mulut, dalam hidung. Kita boleh bernafas udara dengan segar. Tak syukur ke? Tak ingat ke? Tak insaf ke? Masih komplain ke? Wa kam adadul huwam wal hayyad wa anwal hasyarat al-masrufa ank. Berapa banyak binatang-binatang, mungkin ular atau yang lainnya yang boleh mengganggu kepada kamu, namun dihalau oleh Allah sehingga tak kena kepada kamu. Walau sallata alaika wahidan minha la takaddar safuka ayyaman. Kalau sedikit kamu terkena bahaya daripada binatang-binatang itu, baik itu terkena sengatan ular atau binatang-binatang yang boleh masuk ke dalam hidung atau telinga, maka tak akan mungkin selesa kita dalam tubuh badan ini. Walau rubbama ta'arrata lil mauti wal halak, mungkin saja kamu akan binasa dengan binatang-binatang tersebut, namun dihalang oleh Allah, dijaga oleh Allah. Tak syukur ke? Wa kam ala dhahril ardi min syayatinil jinn wal ins walau sallatahum 'alaika lakana al-amru sa'ban. Coba tengok di atas muka bumi ini berapa banyak syaitan daripada jin dan juga manusia yang kejam, yang kalau diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dugaan-dugaan yang ada di atas tadi, maka mereka tak boleh berbuat apapun. Tak insaf ke? Tak berhenti daripada perbuatan mungkarnya ke? Tak takut ke ketika ambil rasuah itu dengan sign, kalau itu tipu palsu, tangannya boleh jadi cacat, wal iyadu billah. Qala Allah Ta'ala mudzakiran ashabi nabihi bidzalika walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kalau Allah berkehendak maka akan dibiarkan oleh Allah kepada mereka para musuh untuk memerangi kepada kamu, namun dihalang oleh Allah, dilindungi oleh Allah kamu daripada kejahatan musuh. Lakinna subhanahu wa ta'ala sarifun anka kulla dzalika wa ma'a dzalika yasturuka wa yaftahu laka baba taubati fakaifa la tarda. Namun demikian Allah masih menjaga kamu, melindungi kamu daripada segala bahaya, daripada musuh. Lebih daripada itu, Allah tutup aib-aib kamu dan masih membuka untuk kamu pintu taubat atas perbuatan silap dosa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi. Orang lain tak tahu, Allah tutup. Dibuka pintu taubat untuk kamu bertaubat kepada Allah. Diampunkan kalau bertaubat. Macam mana tidak ridha kepada Tuhan yang sebegini banyak pemberiannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita sifat ridha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك في الحادث يهون.